Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera. Diharap semua murid-murid berada dalam keadaan yang sihat. Hari ini kita teruskan pembelajaran Bahasa Melayu tahun 2 dalam unit pembelajaran 16, Alamku Sayang. Kita akan belajar sistem bahasa pada hari ini iaitu kata majmuk. Di akhir pembelajaran pada hari ini, cikgu harap murid-murid akan dapat bercerita menggunakan kata majmuk mengikut konteks dengan betul. Baiklah murid-murid, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah Sayangi Air Terjun. Cuba murid-murid perhatikan gambar yang cikgu tunjukkan ini. Di manakah pemandangan ini diambil? Ini merupakan pemandangan di air terjun. Ini merupakan pemandangan di air terjun Mahua yang berada di daerah Tambunan, Sabah. Murid-murid sudah pernah datang ke sini? Ataupun mungkin murid-murid ada pengalaman pernah pergi ke air terjun. Cuaca, keadaan di sini sangat sejuk dan mendamaikan kerana terdapat banyak tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling air terjun ini. Okey, jadi hari ini kita akan belajar mengenai sayangi air terjun. Mari kita teruskan pembelajaran kita. Baiklah murid-murid, mari kita teruskan pembelajaran kita. Cikgu mahu murid-murid buka buku teks muka surat 27. Kita lihat di sini tajuknya ialah Sayangi Air Terjun Kita. Mari kita baca cerita yang disediakan di dalam halaman ini. Pada hari Minggu yang lalu, Hasan dan keluarganya telah berkelah di kawasan air terjun. Ketika sampai, mereka melihat sepasukan anggota Persatuan Pencinta Alam sedang membersihkan kawasan air terjun. Hasan dan keluarganya turut membantu anggota Persatuan Pencinta Alam itu. Daripada cerita ini, kita dapat tahu bahawa Hasan dan keluarganya telah berkelah di air terjun. Setibanya mereka di sana, mereka telah melihat ada pasukan anggota Persatuan Pencinta Alam sedang bergotong royong membersihkan kawasan di sana. Jadi, mereka pun menghulurkan bantuan. Daripada gambar yang ditunjukkan ini juga, kita telah dapat memerhatikan ada beberapa perkataan yang ditulis dalam kotak berwarna merah. Kita baca bersama-sama perkataan tersebut. Yang pertama, air terjun. Tong sampah. Plastik sampah. Botol air. Sarung tangan. Papan tanda. Jam tangan. Baiklah murid-murid, untuk pengetahuan semua, perkataan yang berada dalam kotak berwarna merah ini sebenarnya merupakan kata majmuk. Apakah yang dimaksudkan dengan kata majmuk? Kata majmuk merupakan gabungan dua kata dasar atau lebih untuk menghasilkan satu kata baharu. Contoh seperti alat tulis, sapu tangan, atur cara, kaki bangku dan banyak lagi. Jadi kata majmuk ini sebenarnya merupakan gabungan dua perkataan ataupun lebih yang telah mewujudkan satu lagi perkataan baru membawa maksud yang berbeza. Jadi kita baca semula perkataan-perkataan tersebut. Yang pertama, air terjun. Tong sampah. Plastik sampah. Sarung tangan. Botol air. Papan tanda. Dan jam tangan.
Baiklah murid-murid, cikgu mahu murid-murid ambil masa seketika. Murid-murid boleh bercerita menggunakan kata majmuk yang disediakan ini mengikut konteks yang sesuai. Murid-murid boleh perhatikan gambar yang disediakan dan berceritalah menggunakan kata majmuk tersebut dengan bahasa yang sesuai. Murid-murid boleh bercerita menjelaskan ayat tersebut kepada ibu bapa supaya ibu bapa boleh membantu menilai ayat yang murid-murid bina secara lisan. Okey. Contohnya, cikgu bimbing murid-murid untuk membina ayat, beberapa ayat kata majmuk, menggunakan kata majmuk ini. Okey, kita lihat yang pertama, air terjun. Okey. Cuba murid-murid bercerita menggunakan perkataan air terjun. Lihat gambar ini, air terjun. Okey. Contoh ayat. Kawasan air terjun itu sangat indah. Kawasan air terjun itu sangat indah. Okey, dalam ayat cikgu tadi telah mengandungi kata majmuk iaitu air terjun. Seterusnya tong sampah. Mana tong sampah dalam gambar ini? Di sini berwarna hijau. Okey. Kita bina ayat menggunakan kata majmuk tong sampah. Budak lelaki itu sedang memasukkan ranting-ranting kayu ke dalam tong sampah. Okey, ayat cikgu tadi juga mengandungi kata majmuk iaitu tong sampah. Seterusnya, contoh ayat yang ketiga, botol air. Hasan memberikan botol air kepada anggota Persatuan Pencinta Alam itu. Okey, ayat yang ketiga cikgu juga mengandungi kata majmuk iaitu botol air. Okay, cikgu harap murid-murid boleh faham dan cuba bercerita menggunakan kata majmuk yang disediakan ini. Okay, murid-murid boleh perdengarkan ayat tersebut secara lisan kepada ibu bapa untuk meminta bantuan dan dibimbing. Okay, baik. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita perhatikan dengan lebih lanjut lagi. Kita belajar tentang kata majmuk. Tadi kita sudah membaca petikan yang mempunyai kata majmuk. Juga cikgu telah meminta murid-murid mencuba bercerita menggunakan kata majmuk yang ditunjukkan dalam gambar. Okay, jadi sekarang cikgu akan bantu lagi murid-murid untuk memahami dengan lebih jelas mengenai kata majmuk. Kata majmuk ialah gabungan dua kata dasar atau lebih untuk menghasilkan satu kata baharu. Maksudnya di sini, kata majmuk mempunyai dua perkataan dasar. Dua kata dasar yang membawa maksud lain. Tetapi, apabila digabungkan dua perkataan tersebut, membentuk satu lagi perkataan baru yang membawa maksud yang berbeza. Okay, kita lihat contoh yang cikgu tunjukkan ini. Okay, kita lihat gambar ini. Budak perempuan ini sedang menyapu. Kata dasarnya ialah sapu. Okay, sapu. Kemudian kita tambah lagi dengan kata dasar yang kedua. Ini gambar apa? Gambar tangan. Sapu ditambah dengan kata dasar yang kedua, tangan. Apabila dua kata dasar ini kita gabungkan, akan membentuk satu kata yang baharu, iaitu kata majmuk. Membawa maksud yang berbeza, iaitu sapu tangan. Murid-murid boleh nampak di sini penjelasan cikgu tadi. Dua kata dasar yang membawa maksud lain. Apabila digabungkan dua perkataan ini, membentuk satu perkataan baru. Dan maksudnya juga berbeza. Sapu tangan menjadi sapu tangan. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Ini gambar apa? Gambar buah.
gambar buah. Buah merujuk kepada buah-buahan lah kan. Seperti gambar ini. Okey, yang kedua ialah tangan. Kita dapat bayangkan. Okey, tangan. Okey. Buah dan juga tangan. Tetapi apabila dua perkataan ini kita gabungkan membentuk satu kata majmuk yang baru iaitu buah tangan. Maksudnya ialah hadiah. Berbeza kan dengan maksud tadi? Okey, seterusnya yang kedua. Yang ketiga, ini ialah gambar cermin. Kita boleh bayangkan cermin seperti ini. Kemudian mata. Kita boleh bayangkan mata ialah mata kita lah kan. Cermin dan juga mata. Tetapi apabila dua perkataan ini kita gabungkan menjadi cermin mata. Jadi maksud cermin mata ialah seperti gambar ini. Nampak kan perbezaannya? Inilah yang dimaksudkan dengan kata majmuk. Cikgu harap murid-murid boleh faham penjelasan cikgu berserta contoh ini dengan lebih jelas. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat latihan yang berikut pula. Okay, kita cuba belajar memadankan perkataan yang berikut menjadi kata majmuk yang sesuai. Okay, murid-murid perhatikan, ini ialah perkataan yang pertama. Manakala ini pula ialah perkataan yang kedua. Cikgu mahu murid-murid cuba padankan perkataan pertama dengan perkataan kedua ini dan membentuk satu kata majmuk yang baharu. Okay, cuba kita lihat yang pertama. Ayam, baju, burung, cermin, sampul, kuda, reban, tong dan tudung. Manakala perkataan kedua, hujan, hantu, jantan, belang, mata, surat, sampah, saji dan juga ayam. Baik, cuba murid-murid fikir dan padankan perkataan di bawah ini menjadi kata majmuk yang sesuai. Okay, yang pertama, ayam. Ayam apa? Ayam hujan, ayam hantu, ayam jantan. Yang manakah rasanya perkataan yang sesuai digabungkan dengan perkataan ayam? Ya, jawapannya ialah ayam jantan. Ayam jantan. Okay, seterusnya, baju. Baju apakah ini? Baju hujan ataupun baju hantu? Ya, jawapannya ialah baju hujan. Seterusnya yang ketiga, burung. Burung apakah yang sesuai digabungkan? Adakah burung hantu atau burung belang? Jawapannya ialah burung hantu. Okay, seterusnya cermin. Cermin belang, cermin mata, cermin surat, cermin sampah. Manakah yang sesuai? Jawapannya ialah cermin mata. Bagus. Seterusnya ialah sampul. Sampul belang, sampul surat, sampul sampah, sampul saji, sampul ayam. Yang manakah yang sesuai? Jawapannya ialah sampul surat. Okey, seterusnya kuda. Kuda belang, kuda sampah. Jawapannya ialah kuda belang. Okey, seterusnya reban. Reban sampah, reban saji, reban ayam. Manakah yang betul? Jawapannya ialah reban ayam. Okey. Seterusnya tong. Adakah tong saji ataupun tong sampah? Jawapannya ialah tong sampah. Okey, dan yang terakhir ialah tudung.
Tiada pilihan lain iaitu tudung saji. Okey. Tahniah murid-murid. Cikgu harap murid-murid dapat mengikuti latihan yang cikgu berikan ini. Okey. Cikgu harap murid-murid juga turut faham bagaimana konsep pembentukan kata majmuk. Ingat, kata majmuk merupakan gabungan dua ataupun lebih kata dasar. Baiklah murid-murid, oleh itu sebagai latihan pada hari ini, cikgu mahu murid-murid buat latihan dalam buku aktiviti jilid 2, muka surat 29. Okey. Arahannya di sini, bina ayat dengan kata majmuk berdasarkan gambar. Kita lihat ini gambar pemandangan di mana? Di kawasan pantai. Mereka sedang berkelah di tepi pantai. Okay, kita baca, ada kata majmuk yang disediakan di sini. Istana pasir, burung laut, kelapa muda, kulit kerang, gigi air, batu karang. Okay, jadi untuk latihan ini, murid-murid binalah ayat menggunakan kata majmuk yang disediakan berdasarkan gambar. Okay, contoh, cikgu berikan contoh yang pertama. Kita ambil kata majmuk. Kata majmuk kelapa muda. Okay, kelapa muda. Okay, kita boleh bina ayat menggunakan kelapa muda. Lihat gambar di sini, ada dua orang. Budak perempuan dan lelaki sedang minum kelapa muda. Okay, jadi murid-murid boleh bina ayat. Hasan dan kakaknya sedang berehat di tepi pantai sambil minum kelapa muda. Hasan dan kakaknya sedang berehat di tepi pantai sambil minum kelapa muda. Okey, sambil minum buah kelapa muda pun boleh. Okey, jadi cikgu harap murid-murid boleh faham. Teruskan buat ayat yang kedua hingga ke-6. Jangan lupa apabila siap tugasan nanti hantar kepada cikgu. Selamat belajar dan cikgu harap murid-murid faham penjelasan cikgu pada hari ini. Baiklah, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Tahniah kepada semua murid kerana anda telah berjaya menyiapkan tugasan dan mengikuti pembelajaran bersama-sama dengan cikgu. Sekian saja pembelajaran pada hari ini. Jaga diri, jaga kesihatan baik-baik. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada sesi PDPR akan datang.